Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita teruskan PDPR kita pada hari ini dengan subtajuk baru. Okey, untuk bab 7, 7.2 graf laju masa. Okey, apa yang kita akan belajar dalam graf laju masa? Yang pertama, kita akan melukis graf laju masa. Yang kedua, kita akan membuat perkaitan antara luas di bawah graf, laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, kenapa kita panggil graf laju masa? Okey, sebelum tu saya dah terangkan tentang graf jarak masa. Okey, pada paksi X, kalau kita tengok pada paksi X dia ni, okey, ada masa, okey, samalah macam dengan graf jarak masa. Tapi berbezanya pada paksi Y. Okey, kalau graf jarak masa pada paksi Y dia adalah jarak. Okey, tapi kalau laju masa pada paksi Y dia adalah unit laju. Okey, jadi kalau awak tengok graf jarak masa, awak akan tengoklah laju masa, awak akan nampaklah graf pada paksi Y itu adalah laju. Baik, untuk graf laju masa sama juga, cuma beza je di macam tadi saya kata bezanya di sini. Okey, kalau jarak masa dia ada jarak lah. Okey, untuk menentukan sebelum ni saya kata kalau kita tengok kecerunan ni, lepas tu kita tengok mendatar, kita tengok yang ni menurun, graf naik, graf mendatar, graf menurun pada jarak tu. Graf menaik, pergi, berhenti dan balik ke destinasi. Berbanding dengan graf laju masa, kalau kata graf ini menaik pada sini, okey, ini dia panggil sebagai pecutan. Okey, macam awak bawa motor, pecut daripada laju yang rendah kepada laju yang tinggi. Okey, kalau mendatar, okey, kalau mendatar dekat sini, kalau jarak masa kita panggil berhenti. Tetapi laju masa dia bukan berhenti, tapi dia adalah laju seragam. Okey, kenderaan yang awak bawa tu laju dia sama aja. Kalau kata 90 darjah, 90 darjah. Kalau kata 90 km per jam, 90 km per jam lah. Okey, tak ada perubahan. Okey, jadi pada graf ni pula, bila graf menurun, ini kita panggilnya pecutan. Okey, kelajuan menurun. Okey, awak bawa motor daripada pecut, lepas tu nak berhenti, laju tu makin berkurang. Jadi inilah tentang graf laju masa. Baik, melukis jadual graf laju masa, saya tunjukkan satu contoh. Okey, satu contoh untuk awak tengoklah. Okey, yang pertama saya lukis ni sebagai lakaran je lah. Okey, awak boleh lukis dalam buku dengan lebih elok lah. Okey, sini masa. Okey, sini laju. Okey, kita tulis unit dia lah. Okey, ms per. Yang ni saat. Okey. Kita mula dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun kita mula dengan 1 lah. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita plotkan graf. Okey, kita plotkan graf. 0, 1. Bila masa kosong, laju 1. Jadi kat sini.
Okey, lepas tu 1, 4. Sini. 2, 5. Di sini. 3, 6. Di sini. Okey, 4, 7. Di sini. 5, 8. Di sini. Jadi nanti kalau awak lukis dengan lebih cantik, dia akan dapat satu garisan lurus lah. Macam ni saya buat lakaran saja. Okay, awak pastikan lakaran awak tu mengena titik lah. Okay, jadi lurus. Ambil pembaris, garis. Ini saya tunjuk sebagai lakaran. Baik, dalam graf laju masa, yang penting adalah luas di bawah graf. Okey, bila sebut kepada luas di bawah graf, awak kena tahu 3 benda. Yang pertama adalah luas segitiga bersudut tegak. Satu lagi, awak kena tahu luas segi empat dan luas trapezium. Okey. Dalam graf laju masa, luas di bawah graf ni sama dengan jarak yang dilalui. Maksudnya kita nak kira luas ni untuk kita mencari jarak dia. Okey, kita kira luas untuk kita cari jarak perjalanan tu. Okey, 3 bentuk pepejal ataupun 3 bentuk lah. 3 bentuk, bukan pepejal, 3 bentuk poligon. Okey, poligon. 3 bentuk poligon yang awak kena tahu. Okey, yang pertama adalah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat ni, macam mana kita nak cari luas segi empat tepat? Okey, luas. Okey, kita kena tahu dia punya panjang, dia punya lebar. Okey, lebar. Jadi, luas dia 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, 1/2 darab panjang darab lebar. Yang kedua adalah trapezium. Okey, ini poligon. Okey. Okey, trapezium, awak tengok saja sisi yang bertentangan dengan hypotenuse ni. Okey, yang ni kita panggil hypotenuse, ataupun awak tengok sudut yang sengit tu. Okey, ini kita panggil sebagai lebar dia. Okey, bila sini kita kata dia lebar, jadi sisi di kiri dan kanan ini kita nyatakan sebagai AB lah. Okey, AB. Yang pertama kita tentukan dulu sisi yang bertentangan dengan hypotenuse. Okey, sisi di kiri dan kanan itu barulah A dan B. Jadi luas trapezium sama dengan 1/2 juga A tambah B darab lebar. Okey, ataupun tinggi. Ada setengah orang sebut tinggi lah. Jadi lebar pun sama. Okey. Okey, yang bentuk yang poligon yang ketiga adalah segi empat. Okey, segi empat ada panjang, ada lebar. Jadi luas dia panjang darab lebar. Okay, ini adalah rumus. Okay, saya recall balik rumus-rumus yang perlu awak ingat.
Ya, awak dah belajar rumus-rumus ni pada tingkatan sebelum ni. Okey. Seterusnya kita tengok mencari jarak bagi graf laju masa. Buku teks muka surat 198, kita tengok contoh 12. Okey, soalan A. Macam mana kita nak cari jarak? Okey, kita nak cari jarak untuk graf ni. Okey, kita tahu jarak adalah luas. Okey, jadi kita keluarkan bentuk poligon. Okey, yang berkaitan lah. Kalau kita tengok sini, dari sini ke sini kosong. Okey, saya tunjuk dari sini ke sini adalah 5. Okey, kita tulis 5. Okey, dari sini ke sini 4/5. Jadi sini 4/5. Okey, dari sini ke sini adalah 10. Okey, sebabkan trapezium kita tentukan yang mana lebar dia. Okey, yang ni lebar dia. Okey, jadi luas. Luas sama dengan 1/2. Okey, yang ni A, yang ni B. A tambah B darab lebar atau tinggi. Okey. Jadi 1/2. Kita isi masuk segala yang kita dah dapat. A dia 5. Tambah B dia 10. Lebar dia 4/5. Jadi kita darab dulu. Kat sini awak akan dapat 15/2. Okey, darab 4/5 lagi. Jadi awak akan dapat 6 km. Kenapa km? Tengok balik kepada rumus laju tu. Okey, tengok balik kepada unit dia. Okey, unit dia tu km. Jadi 6 km. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua B dia. Okey, kita keluarkan juga dia punya trapezium. Bentuk dia. Kalau nampak macam ni adalah trapezium lah. Okey, kita tengok lebar dia dulu. Ni lebar dia. 0 ke 6. Jadi 6 lah kat sini. Okey. Okey, sini ke sini 80. Sini ke sini 40. Okey, sebelum tu kita tengok unit laju. Unit laju km. Okey, yang ni dia dalam minit. Jadi kita kena tukar. Okey, 1 jam. Jam nak ke minit. Kita darab 60. Daripada minit nak ke jam, kita kena bahagi 60. Okey, jadi kita buat dulu. Luas dia 1/2. Awak kena tulis lah dia punya rumus supaya awak tak lupa. A dia 80. B dia 40. A dengan B ni boleh tertukar lah. Awak boleh. Cuma jangan tertukar dengan lebar sahaja. Okey, 6 minit. Okey, dekat sini 6 kita nak jam. Jadi kita kena bahagi 60 kat sini. Okey, jadi awak kira dulu dekat sini dapat berapa dan kira dekat sini dapat berapa. Buat satu-satu ah. Jangan sekaligus tekan kalkulator tu. Okey, sini 60.
Okey, darab 0.1 jadi 60. Okey, jadi awak dapat 600 kilometer. 60 darab 0.1 6 kilometer. Okey, jadi awak akan dapat 6 kilometer. Okey, itu sahaja untuk kita mengenal mencari jarak. Okey, yang pertama lah tips untuk awak cari jarak. Yang pertama, awak tentukan bentuk dulu. Okey, kita tentukan bentuk. Ada 3 bentuk sahaja. Okey, tak ada bentuk lain. 3 bentuk je. Segitiga bersudut tegak, segi 4 dan trapezium. Okey, jadi awak tahulah macam mana nak cari rumus dia. Okey, macam mana rumus dia awak kena tahu. Yang kedua, kita tengok unit. Okey, macam tadi masa ni dalam minit, tapi laju dia dalam jam. Jadi unit ni mesti sama dengan laju. Okey, mesti sama dengan laju. Jadi awak tukarlah. Kalau dalam minit, tukarlah kalau dia bagi dalam minit, dia unit dia dalam jam, jadi kita tukar. Okey, jadi awak kena tahu macam mana nak tukar dia. Okey, jam kepada minit, minit kepada jam. Okey. Itu saja untuk graf jarak masa laju masa hari ini. Okey, jadi kalau ada sebarang masalah, awak boleh tanya saya. Okey, untuk soalan ni saya bagi satu saja soalan, nanti awak jawab dan hantar pada saya. Itu sahaja. Okey, sebarang masalah awak boleh PM saya dan WhatsApp saya. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa siapkan tugasan dan hantar tugasan, dan jangan lupa isi kehadiran pada link yang saya telah sediakan. Okey, Assalamualaikum dan selamatlah. Okey, selamat berhujung minggu. Itu saja. Sekian, terima kasih.